Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membaca beberapa ayat Al-Quran Karim dari Surah Al-Baqarah. Bermula daripada ayat 135 sehingga ayat 141 dengan menggunakan bacaan riwayat waras dari Imam Nafi'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما
وما أوتي النبيون من ربهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى
قل أنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Dalam ayat yang baru sebentar dibacakan tadi terdapat beberapa perbezaan bacaan dalam kalimah-kalimah tertentu. Bandingan bacaan antara riwayat Warash dan Imam Nafi' berbanding dengan bacaan riwayat Hafal Asim yang biasa kita baca. Yang pertamanya pada perkataan pertemuan dua perkataan Hudan au Nasoro. Hudan, tanwin berbaris di atas sebenarnya ada huruf yang mati. Hudan dan au Nasoro hamzah qat'ah yang berbaris fathah. Apabila sebelumnya ada huruf sukun, huruf yang mati, maka berlaku naqal. Naqal ialah dipindahkan baris hamzah kepada huruf yang sukun, huruf nun yang ada pada tanwin, maka jadilah bacaannya hudanau nasoro zilru di situ, maka orang semua baca dengan taklil, baca dengan taklil nasara tahtadu. Taklil ialah dikenali juga sebagai imalah sughra, iaitu bacaannya bunyinya antara fathah dan imalah kubra. Imalah kubra ialah bunyinya Nasari, iaitu membengkok dan mencondong. Dan ia lebih kepada bunyi, hampir bunyi antara fathah dan juga kasrah. Hampir bunyi antara alif kepada iya. Tapi imalah sughra taklil ialah bunyinya kepada fathah dan imalah kubra, iaitu baina. Nasar fathah nasara, imalah kubra nasari, taklil nasara. Dan seterusnya pada perkataan amanna. Amanna adalah mak badal. Mak badal qulu ya mak munfasil dibaca dengan 6 harakat. Amanna mak badal boleh dibaca dengan 3 wajah, sama ada 2, 4 atau 6. Tapi apabila ianya bertemu selepasnya dengan ziliyah, maka dia ada tarik dia sendiri, jalan dia sendiri. Dengan mak badal akan dibaca dengan 2, 4 atau 6 atau 4 wajah. Dan apabila bertemu dengan mak badal yang lain seterusnya, maka ia juga dibaca dengan 4 wajah. Manakala bagi ziliyah pula, apabila mak badal dibaca dengan 2 harakat, maka ziliyah dibaca dengan fathah,
Dan apabila mak badal dibaca dengan 4 harakat, maka ziliyah dibaca dengan taqlid. Bila mak badal dibaca dengan harakat 6 harakat, maka ziliyah boleh dibaca dengan fathah atau taqlid. Jadilah 4 wajah. Dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan mendengar saya mengulangi ayat ini sebanyak 4 kali, 4 laluan dengan mak badal berwajah 4, mak badal berwajah 4, mak badal berwajah 2, berwajah 4, berwajah 6 dan berwajah 6 sekali lagi. Dan mak ziliyah pada perkataan Musa wa Isa dibaca dengan fathah taqlid, fathah taqlid. Pada perkataan wal asbat iaitulah hamzah qata' bertemu, sebelumnya ada huruf sukun, huruf lam yang mati, maka berlaku naqal baris hamzah dipindahkan kepada lam, jadi daripada wal asbat kepada wal asbat. Wa ma utiya adalah mak pasti dibaca dengan harakat, dan utiya adalah mak badal. Tariknya 4 wajah seperti yang dinyatakan tadi. Dan Musa wa Isa adalah ziliyah dibaca dengan 4 wajah, fathah taqlid, fathah taqlid. Seperti yang dinyatakan tarik jalannya tadi, seperti yang dibacakan tadi. Wa ma utiya, sekali lagi mufassir 6 harakat. An-nabiyyun, maka berlaku khilaf syahul itu yang pertamanya. Warsh membaca dengan an-nabiyyu, 6 harakat, an-nabiyyu 6 harakat, dan an-nabiyyun di situ ialah mak badal, maka dibaca dengan 24 dan 6 mengikut badal yang pertama, poin badal yang pertama. Dan seterusnya pada ayat berikutnya pada perkataan wa in amanu, yang pertamanya amanu adalah mak badal, dibaca dengan 2, ada 4 harakat, ada 6 harakat. Manakala sebelumnya ada nun yang sukun, maka hamzah potong manu, maka berlakulah naqal di situ, baris hamzah dipindahkan kepada nun yang sukun, jadi fa'in kepada fa'ina manu, baris dipindahkan dan mak badal tetap berlaku. Fa'ina manu dibaca dengan 3 wajah, 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Ma'amantum, ada mufassir dibaca dengan 6 harakat, berbanding dengan riwayat Hafal Asim membaca dengan 2 wajah, 4 atau 5 harakat mengikut tarik Syatibiyah. Amanu adalah mak badal, dibaca dengan 3 wajah seperti yang dinyatakan tadi, 2, 4 atau 6 harakat. Seterusnya pada ayat berikutnya, ayat 139 pada perkataan waman ahsan, di mana hamzah qata' di situ, sebelumnya ada nun yang sukun mati, maka berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah kepada nun, jadilah daripada waman ahsan kepada waman ahsanu minallahi sibgha. Dan seterusnya pada ayat seterusnya, tadi ayat 138, ini ayat 139, ialah kul atuhaju, hamzah qata' berbaris fathah, sebelumnya ada lam yang sukun, maka berlaku naqal sekali lagi, dipindahkan baris hamzah fathah kepada lam, jadi lam menjadi berbaris fathah, jadi haju adalah mak lazim dibaca dengan 6 harakat. Dan seterusnya walana a'malakum adalah pasti dibaca dengan 6 harakat. Walakum a'malukum, silah min jamak bertemu dengan hamzah di situ, maka Warsh membaca dengan silah min jamak 6 harakat, dengan bacaan disambung dengan waw pada bacaan, bukan pada lisan, pada tulisan, dengan bacaan walakum a'malukum. Dan seterusnya
pada perkataan antaqulun pada ayat 140 antaqulun berlaku khilaf asyhur di sini. Warsh membaca dengan ditukarkan ta kepada ya daripada am taqulun kepada am yaquluna inna Ibrahim. Dan seterusnya pada ayat yang sama 140 pada perkataan wal asbab berlaku naqal di situ. Hamzah baris Hamzah fathah dipindahkan kepada lam sukun. Jadi lam akan berbaris fathah kepada wal asbab. Perkataan hudan au nasara. Hudan au nasara seperti pada ayat yang pertama, baris yang pertama. Tadi telah dinyatakan yang pertamanya berlaku naqal hudan nun sukun yang ada pada tanwin akan menerima baris hamzah fathah. Jadi bacaannya daripada hudan au nasara kepada hudanau nasara zilra dibaca dengan taklid. Qul antum a'lamu amillah. Ada beberapa perubahan berlaku di sini. Yang pertamanya qul hamzah qata yang berbaris fathah. Sebelumnya lam yang sukun lam mati maka berlaku naqal. Pertamanya berlaku naqal dulu. Jadi daripada qul kepada kula antum. Pertemuan dua hamzah dalam satu kalimah, kedua-duanya berbaris di atas, maka ia boleh dibaca dengan dua wajah sama ada dipanjangkan lam kepada 6 harakat kulantum dihazafkan hamzah. Dan yang kedua yang dibacanya tashil hamzah yang kedua kulantum antum a'lamu. Min jamak bertemu dengan hamzah qata', maka Warsh membaca dengan silah min jamak 6 harakat, dibaca dengan bersama dengan waw pada bacaan bukan pada rasan. Jadi bacaan penuhnya boleh dibaca dengan kulantum a'lamu amillah kulantum a'lamu amillah. Dan seterusnya waman azlamu yang pertamanya hamzah atau berbaris fathah, sebelumnya ada nun yang sukun, maka dipindah berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah kepada nun, maka jadi bacaan daripada waman azlamu kepada wamanau dan lam fathah, sebelumnya ada wa yang sukun, maka lam dibaca dengan lam taghlid, iaitu lam dibaca dengan tebal. Jadi naqal dan lam taghlid. Wa manau mimman katama syahadah. Dan itulah beberapa perbezaan bacaan, khilaf-khilaf, kaedah-kaedah, usul-usul yang berlaku dalam bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi', dan kita lihat beberapa perbezaan dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Alhamdulillah, moga penerangan ringkas yang saya sampaikan pada kali ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. InsyaAllah apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang lebih bakar, yang arif, syekh-syekh yang lebih arif dalam bidang pembacaan qiraat, baca riwayat imam daripada qiraat yang terpilih seperti yang saya bacakan ini daripada riwayat Warsh daripada Imam Nafi', insya-Allah membantu kita untuk kita mudah memahami dan membaca dengan betul. Salam pada sahabat tanah Al-Quran dari saya Haji Tergaru daripada Syaikat Allah Daya Terwa Antara Syediam Berhad.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم واهدنا بنا الحق والى صراط مستقيم بركات القران العظيم. اللهم اشرح بالقران العظيم صدورنا ويسر به امورنا وعظم به اجورنا وحسن باخلاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Teruslah bersahabat berteman dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.